Assalamualaikum dan selamat pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi berkata, Kerajaan Barisan Nasional sentiasa memastikan setiap rancangan yang dibuat dilaksanakan dengan berkesan. Beliau berkata di bawah pimpinan BN, kawasan Kerinci dan Pantai Dalam yang dahulunya dipenuhi dengan perumahan setinggan berjaya dibangunkan. Hasil daripada perancangan itu, penduduknya kini menikmati kehidupan yang lebih sempurna. Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi malam tadi menyertai lebih 2,000 warga Pantai Dalam, Kuala Lumpur dalam kempen Barisan Nasional. Ia dianjurkan jentera BN Lembah Pantai yang diwakili Menteri Kemajuan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Shahrizad Jalil. Walaupun dalam hujan lebat, warga Lembah Pantai tidak berganjak dari majlis yang dianjurkan ini. Dalam ucapannya, calon Parlimen Lembah Pantai ini berharap kerajaan dapat mempertimbangkan hasrat penyewa PPRT untuk membeli kediaman mereka. Nanti bila Jad menang ni, jangan lupa Allah. Kalau nak apa Jad, kita orang Pulau Pinang cakap macam tu lah. Kadang-kadang bunyi kasar, tapi tak kasar. Kalau nak apa-apa lagi, kata ni orang minta rumah. Saya kata, Jad bagilah dulu, buat kerja, bagi kawasan maju, bangunkan masyarakat, bagi kemudahan. Bila menang, mari jumpa Allah. Kita Perdana Menteri turut mahu pembangunan di kawasan parlimen berkenaan diteruskan dan ditingkatkan. Pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur tegasnya akan terus membantu memberi nilai tambah pada kehidupan warga kota, terutamanya untuk menambah baik pendapatan. Pembangunan koridor telah pun dilancarkan dengan peruntukan yang telah ditetapkan. Banyak yang telah pun tetap yang kita nak terus laksanakan. Kita bukan ada peringkat nak angan-angan. Kita bukan ada peringkat kalau kita nak buat yang ni, kita nak. Ni bukan kalau-kalau. Ini bukan kalau-kalau. Semua dah ada yang kita nak teruskan usaha membangunkan projek-projek ini demi masa depan rakyat. Dalam majlis ini, beliau turut menerima 300 borang penyertaan ahli PKR ke Barisan Nasional. Isu perkauman tidak wajar dibangkitkan lagi oleh mana-mana parti politik dalam usaha meraih sokongan bagi menjamin kemenangan pada pilihan raya umum Sabtu ini. Datuk Seri Muhammad Najib berkata, negara sudah 50 tahun merdeka dan isu perkauman sepatutnya tidak lagi berbangkit. Beliau berkata demikian dalam temubual eksklusif program Hello Malaysia yang disiarkan bernama TV malam tadi. Timbalan Pengerusi Barisan Nasional berkata demikian sebagai mengulas tindakan sesetengah pihak, terutama parti pembangkang yang menggunakan isu perkauman dalam kempen mereka bagi meraih undi. Selain isu perkauman, parti pembangkang dilihat terus mengetengahkan isu kenaikan harga barang khususnya minyak sebagai modal kempen mereka. Bagi menangani perkara ini, beliau berkata BN telah mengambil beberapa pendekatan seperti menyediakan risalah yang menerangkan kedudukan sebenar. Katanya kenaikan harga barang dan minyak bukan berpunca daripada kegagalan kerajaan tetapi lebih bersifat fenomena global melalui kuasa pasaran dunia. Berikut pula pengamatan Ketua Jentera Barisan Nasional mengenai tahap penerimaan di Pulau Pinang dan Terengganu selepas merakamkan keyakinan mengenai peluang di Kelantan. Kita akan berusaha mempertahankan Terengganu dan untuk dapat memerintah di negeri Kelantan. Kita masih meneruskan usaha kita walaupun ada sikit masalah awal di negeri Terengganu, tapi saya difahamkan keadaannya dah banyak dapat kita pulihkan. Masyarakat Cina di Pulau Pinang jelas beliau perlu diberi keyakinan masa depan mereka lebih baik dengan kerajaan Barisan Nasional yang pro perniagaan. Jadi kalau mereka fikir, maknanya jawapannya ialah hanya Barisan Nasional boleh menjamin penjanaan ekonomi pada tahap yang tinggi untuk Pulau Pinang dan untuk seluruh negara. Dalam satu majlis berasingan, Datuk Seri Muhammad Najib berkata, kerajaan BN peka dengan tanggungjawab menyediakan golongan belia pelbagai latihan dan kemahiran. Katanya kerajaan telah menyediakan pelan terperinci termasuk mewujudkan Institut Kemahiran Belia Negara IKBN yang mampu melahirkan belia berkemahiran termasuk dalam bidang aeroangkasa. Datuk Seri Muhammad Najib hadir pada majlis pecah tanah Institut Kemahiran Belia Negara di Pekan Pahang. Katanya kerajaan BN amat prihatin dan sedar bahawa golongan belia amat penting dalam transformasi Malaysia kepada sebuah negara berteraskan ekonomi pengetahuan.
Sehubungan itu, beliau mahu golongan belia supaya mengambil peluang yang disediakan kerajaan, terutamanya memasuki bidang strategik. Katanya Institut Kemahiran Belia Negara yang bakal dibina ini menawarkan kursus penyelenggaraan pesawat dan kemahiran industri. Ia sebagai persediaan menghadapi cabaran global. Kita tidak gantung bulan pada pokok tualang. Kita melatih belia untuk mengisi masa depan negara. Tindakan PAS menuduh kononnya wujud pengundi hantu pada hari pengundian 8 Mac ini di Kelantan disifatkan sebagai satu rekaan semata-mata. Ketua Pemuda UMNO Datuk Seri Syahmuddin Tun Husin berkata, tindakan PAS itu menunjukkan parti itu kini takut pada bayang-bayang sendiri. Yang pasti katanya, rakyat Kelantan inginkan perubahan. Nak siasat pengundi-pengundi balik, siasat tak ada benda. Dulu masa pilihan raya kecil, tuduhan yang sama dibuat. Sampai hari ini mereka tak buktikan. Saya tengok ke belakang dengan ini, mereka dah agak tertekan dan tak mustahil. Mulai daripada sekarang, mereka akan buat strategi menyerang peribadi calon-calon kita. Beliau mengulas tuduhan Dewan Pemuda PAS, kononnya mereka yang pulang untuk mengundi di Kelantan adalah pengundi hantu. Datuk Seri Syahmuddin sebelum itu membantu kempen Ketua Pemuda UMNO Selangor, Abdul Syukur Idrus di Dun Kuang. Memudahkan orang ramai pulang ke kampung mengundi, LPKP mengeluarkan lesen perubahan sementara LPS. Dengan LPS, syarikat bas boleh menyediakan bas tambahan. Menurut kenyataan bertulis pengurusinya, beberapa jenis khidmat bas boleh dijadikan kenderaan tambahan. Bagaimanapun usia bas sekolah ialah 15 tahun, bas pekerja pula 12 tahun. Menurut Datuk Markiman Kobiran, caj tambahan RM5 dibenarkan ke atas tiket tambahan. Tarikh dibenarkan beroperasi mulai 6 hingga 10 Mac ini. Pengusaha bas diingatkan tidak menampal sebarang poster atau bendera yang melambangkan mana-mana parti politik yang bertanding. Bertemu kembali. Membakar dan mengoyak poster serta satu kes tumbuk adalah antara 400 laporan polis yang diterima sejak hari penamaan calon. Daripada jumlah itu, 178 kertas siasatan dibuka. Namun bagi Ketua Polis Negara, keadaan ketika ini adalah terkawal. Saya rasa pada kali ini dia agak terkawal sedikit kerana saya telah mengarahkan semua ketua polis dan juga ketua polis daerah untuk memantau dengan lebih di kawasan-kawasan tersebut. Kita telah menjalankan rondaan. Suramai 63,000 anggota polis ditugaskan sepanjang proses pilihan raya kali ini. Dengan hari pengundian yang semakin hampir, parti pembangkang dilihat terdesak untuk mendapatkan sokongan. Terbaru penyebaran VCD berhubung isu pemindahan kuil di kawasan Parlimen Bagan Datoh. Menurut Timbalan Menteri Penerangan yang juga calon BN bagi Parlimen Bagan Datoh, Datuk Ahmad Zaid Hamidi, isu itu sebenarnya tidak timbul. Taktik pengedaran VCD itu dikesan sejak minggu lalu. Isu-isu yang dibawa antaranya soal kuil tidak menjadi isu langsung di Bagan Datoh kerana terdapat 57 kuil di Bagan Datoh yang tidak ada masalah langsung dihadapi. Selain isu pemindahan kuil, bidang pendidikan juga dijadikan modal pembangkang. Kononnya 13 sekolah Tamil terpinggir. Kes pendidikan. Di Bagan Datoh terdapat 13 sekolah rendah jenis kemasaan Tamil dan sekolah-sekolah ini kita telah mengusahakan supaya bantuan diberikan. Dan walaupun sekolah kurang murid SKM, sekolah-sekolah ini juga tidak ada yang ditutup kecuali satu sekolah yang memang tidak ada langsung pelajar. Pengenalan teknologi yang lebih maju sekaligus meningkatkan lagi hasil tanaman. Itu janji BN kepada golongan petani di Dun Sungai Manik, Perak. Mendekati golongan petani sudah menjadi satu kemestian bagi calon BN Dun Sungai Manik, Zainul Fadzif Faharudin. 90% penduduk Sungai Manik terbabit dalam kegiatan menanam padi. Katanya usaha meningkatkan taraf hidup petani di kawasan itu mampu dilakukan. Dalam sistem pengairan ni, kita merancang supaya sistem yang sampai ni kalau boleh dalam sistem komputer lah, kan, yang telah pun dibuat oleh JICA dulu, kajian oleh JICA daripada Jepun,
dan saya dimaklumkan kajian itulah yang diimplement sekarang ni oleh kontraktor ataupun melalui JPS untuk dibina dalam menaik taraf saliran di Sungai Manik ini. Kesan pengairan itu boleh meningkatkan hasil kepada 9 tan bagi 1 hektar sekaligus mengurangkan kos. 2 orang disyaki terbabit dalam rasuah bernilai RM47,100 ditahan Badan Pencegah Rasuah BPR. Seorang kontraktor sebuah syarikat disyaki mengemukakan tuntutan mengandungi butiran palsu kerja pembinaan tembok penahan di Taman Kelemak Jaya, Alor Gajah, Melaka. Perkara itu dimaklumkan BPR dalam satu kenyataan media yang difaks kepada TV3. Kontraktor berkenaan mengemukakan kos berjumlah RM88,100 sedangkan pembinaan sebenar hanya RM41,000. Manakala seorang jurutera yang bertugas di Majlis Perbandaran Alor Gajah turut ditahan kerana bersubahat dengan kontraktor berkenaan. Mereka disiasat di bawah Seksyen 11-C Akta Pencegahan Rasuah 1997. Kedua-dua suspek dilepaskan dengan ikat jamin RM1,000 dan RM9,000 beserta seorang penjamin. Mereka akan didakwa dalam masa terdekat. Setiap negeri dicadangkan mengenal pasti jenis pokok dan bunga yang sesuai untuk menjadi identiti negeri masing-masing dalam usaha menjadikan sebuah negara taman. Isteri Perdana Menteri Datin Seri Jin Abdullah berkata, idea itu juga adalah untuk pembangunan landscape negara yang lebih berkualiti selain menjadi tarikan pelancong. Datin Seri Jin merasmikan Hari Landscape Negara 2008 di Melaka. Ini kali pertama Hari Landscape Negara diadakan di luar Kuala Lumpur. Beliau berkata bagi mewujudkan sebuah negara taman bercirikan tropika dan beridentitikan Malaysia memerlukan komitmen serta kerjasama semua pihak. Ia sesuai dengan tema sambutan tahun ini, Alam Komuniti Penggerak Negara Taman. Sehubungan itu, saya mencadangkan supaya setiap negeri mengenal pasti jenis-jenis pokok dan bunga yang sesuai. Pokok-pokok ini akan ditanam di tempat-tempat yang strategik seperti jalan protokol dan taman-taman awam di seluruh negara. InsyaAllah dengan sokongan padu daripada semua pihak, saya yakin ia mampu direalisasikan. Menurut beliau lagi, rakyat harus bersyukur kerana Malaysia bukan sahaja dianugerahkan dengan keharmonian rakyatnya, tetapi juga kekayaan alam semula jadi. Baiklah, laporan itu mengakhiri Buletin Pagi untuk hari ini. Kembali bersama rakan setugas di MHI. Salam hormat dan Assalamualaikum.